dari Pusat Pengajian Tafakuddin lah. Tafakuddin Pusat Datuk Syed Duyung, dan kita jangka berapa lama untuk pembinaan? Tapi pelajar dah ada. Pelajar dah ada dah. Di sebelah Masjid Sebelah Taki tanggal setahun ni kot. Fasa pertama 78 minggu. 78 minggu. Fasa pertama. Berapa bulan? Pembinaan. Pembinaan lah tu. Panggil mana tu lah. Setahun setengah. Setahun setengah. 78 bulan. Kos kau tak ingat berapa Kos kita ni 6 tau. 7 juta. 7 juta gitu. Sesi pertama. Dan kesiap masa berapa lama? 70 apa? 78 bulan. 7 berapa bulan kira lah berapa. Dia baru bermula hari ni. Hari ni macam tanah lah. Tapi semua planning apa semua dah buat lama. bulan setahun lah. 78 bulan siang. Minggu. Setahun 50 minggu lah. Okey. Melainkan lebih ramai lagi. Actually kita nak mengangkat nama tu sendiri Tok Syed Duyung, dan kita bersama kita juga ada waris-waris memang. Sekian waris daripada Tok Syed Duyung. Dan ini adalah satu khazanah bagi negeri Terengganu, dan di negeri Terengganu ni sebenarnya ramai ulama-ulama terdahulu yang memainkan peranan dalam pelbagai cara sejak sebelum kita mencapai kemerdekaan, semasa penjajahan, dan pada waktu sekarang ini pun. Jadi oleh kerana itu kita merasakan bahawa suasana keilmuan, nak wujudkan suasana keilmuan dengan mendalami balik ilmu-ilmu yang pernah ditulis dan ilmu-ilmu yang lain lah kepada anak-anak di negeri Terengganu ni lah. Jadi ini antara objektif kita lah untuk melahirkan suasana ilmu. Sebab itu kita wujudkan tempat yang khusus. Nak kembangkan lagi lah ilmu-ilmu yang kita kembangkan lagi. Datuk Sri, selepas toko ni mungkin ada lagi toko-toko lain yang kita akan buat juga bagi penghormatan macam ni ke? Dari segi penulisan dan karya-karya tokoh-tokoh lain itu kita akan terus tekuni, kita akan telaah dan sebagainya. Tapi dari segi pembinaan buat masa ini Pusat Tafakuddin Tok Syed Duyung lah, atau ada pun ulama-ulama lain itu mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain lah. Datuk Sri, nak tanya soal politik sikit. Ya. Baru-baru ni Bersatu kata dia akan bertanding untuk 10 kerusi DUN dan 2 parlimen. So daripada PAS sendiri memang kita akan serahkan kerusi itu ke menerusi hasil perbincangan? Saya difahamkan sebab saja kenyataan itu dibuat. Lepas itu Kes Agung Bersatu buat kenyataan yang kata itu bukan pendirian parti Bersatu lagi. Itu hanya pandangan Bersatu Terengganu saja. Jadi apapun saya percaya sama ada Bersatu atau mana-mana parti sekalipun, keputusan dibuat dari pekat pusat, bukan dibuat dari pekat negeri-negeri. Perbincangan tu dah ada ke Datuk Sri? Dalam proses. Maksudnya kalau anda kata kita akan bagilah sebab dia kata kerusi tu kerusi belum tentu lagi, kita bincang dulu, tak bincang secara detail lagi, tak ada keputusan lagi macam mana kita nak tahu. Maksudnya dari segi PAS memang tak ada muktamad pun pasal perbincangan kerusi apa semua. Tak ada muktamad lagi, dan saya percaya dari pihak Bersatu juga mereka faham bahawa tidak ada sebarang kata muktamad lagi tentang pembagian kursi. Yang PAS pun ada tak berapa kerusi ke? Tentulah kita ada hasrat kita, orang lain ada hasrat orang lain. Kita duduk, kita bincang, kita padukan hasrat-hasrat itu. Maksudnya rundingan tu kita akan tetap jalankan lah. Sebab memandangkan dekat Terengganu ni hanya Bersatu mungkin tetap dengan PAS sebab BN dah tolak kan ni. Kita bincang, kita runding. Itu adalah kunci segala-galanya. Jangan dengan BN masih berjalan ataupun dah? Kita masih mencuba. Okey. Datuk Sri nak tanya sikit, lately ni kita banyak pasal dengan penyu mati dekat Terengganu ni. So apa langkah daripada kerajaan negeri tu untuk memelihara penyu ni daripada terus ni? Laporan yang saya dapat beberapa ketika yang lalu tentang penyu mati ini adalah ada pelbagai sebab. Ada yang terkena dengan kipas bot, ada yang makan plastik dan sebagainya. Tapi mana-mana yang berkait dengan yang boleh kita buat, terutama yang berkait dengan plastik itu, kempen dan juga usaha berterusan daripada pihak kerajaan supaya para nelayan tidak membuang plastik dan pelanconglah tidak membuang plastik di dalam air. Dan yang kedua tentang bot ini, memanglah kadang-kadang orang bot sendiri pun tak perasan bila bot mereka terkena dengan penyu. Jadi kita buat masa ini masih lagi proses kita mendidiklah, memberi peringatan kepada semua para nelayan supaya berhati-hatilah supaya tidak terkena dengan penyu ini. Ialah benda hidup kan, mana kadang-kadang dia lari, mana kita nampak. Maksudnya kesedaran orang ramai masih rendah ke macam mana, Datuk Sri? Saya tak kata begitu, tapi kita harus pertikatkan masa ke semasa.
kita Sebab akan semua faham bahawa survival rate kalau anak-anak penyu yang dilepaskan itu sangat rendah, lebih kurang 1% saja. Jadi dengan keadaan supply itu tak banyak, dan kalau ada yang besar tu terkena dengan bencana segitu, tentulah lama kelamaan jumlah bilangan itu makin berkurang. jadi kita akan perhatikan lagi rakyat PKMP. Ya, mesti sudah tentu. Alright, terima kasih Okey, banyak. terima kasih.